Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isya kita, pengajian doa menggunakan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah, seorang ulama yang tidak asing bagi kita semua, terutamanya dalam bidang fiqh doa ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah kerana kita semua pada malam ini diizinkan untuk sama-sama kita duduk sebentar bagi membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan doa, terutamanya rintihan ataupun doa ataupun taubat para anbiya. Dan inilah kesempatan yang cukup besar, nikmat yang cukup besar yang Allah Azza wa Jalla kurniakan bagi kita semua. Sekalipun kita berada dalam PKP ini, kita tak dapat meneruskan kuliah-kuliah secara offline, tetapi kita diberi kesempatan juga untuk talaqi secara online, kuliah secara dalam talian ni. Jadi mudah-mudahan kita memanfaatkanlah segala kelebihan teknologi yang ada pada hari ini untuk meneruskan lagi kuliah-kuliah kita dalam apa keadaan sekalipun, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada siapa yang baru masuk. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat wal afiat. Sementara kita menunggu beberapa orang jemaah kita dan juga para pelajar untuk masuk dalam kelas kita pada malam ini, suka untuk kita mengulang kaji sedikit tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Antaranya, jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, di Facebook page saya, di wallnya pagi tadi, saya post update berkaitan dengan doa, iaitu antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini antara doa yang sangat dilazimi oleh Syekh Shinqiti hafizahullah, seorang ulama yang masyhur di Madinah Munawwarah. Jadi Syekh Shinqiti hafizahullah selalu ulang doa ini dalam kuliah dia, dalam pengajian dia akan mengulang-ulang doa ni. Jadi doa ini menarik perhatian kita lah, menarik perhatian kita antara banyak-banyak doa. Kenapa doa ini yang selalu dia baca, yang selalu dia ulang? Bila kita perhatikan makna doa ni, itu doa yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam sunan dia, riwayat yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal hawri ba'dal kawri. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau, berlindung kepadamu daripada haur ba'dal kawr, iaitu daripada kesesatan selepas daripada petunjuk. Jadi al-haur dan al-kawr ni membawa pelbagai makna di sudut bahasa lah. Ada banyak makna yang dibahaskan oleh para ulama, antaranya Imam Suyuti, juga Imam Sindi dalam syarah dan hasyiah mereka lah. Jadi asalnya ya daripada baik kembali kepada buruk.
Jadi kita minta jauh daripada kita ni dah dapat kebaikan, patah balik kepada keburukan. Dia boleh jadi kesesatan. Minta jauh daripada kesesatan selepas dah diberi petunjuk. Minta jauh daripada kufur selepas telah diberi iman. Minta jauh daripada yang haram selepas diberikan yang halal, dan seterusnya. Ia boleh membawa makna begitu. Kenapa doa ini diulang-ulang? Kerana seorang penuntut ilmu itu, apabila kita semua menuntut ilmu, apapun ilmu, ilmu itu belum tentu ia membenteng kita pada hari akhirat kelak, belum tentu. Sebab itu ada doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada ilmu yang tak bermanfaat. Di ilmu tu mungkin ilmu tu benar, tapi dia tak bermanfaat bagi kita. Dia tak mendinding kita, tak membimbing kita. Dan boleh jadi juga seorang itu bila dia mendapat ilmu, ilmu itu menjauhkan dia lagi, menyesatkan dia. Jadi dia menjadi sombong, menjadi takabur, ataupun dia memahami ilmu tersebut dengan hawa nafsu. Ilmu benar tetapi pemahaman dia itu dengan hawa nafsu, ataupun ilmu tersebut ia mencarinya untuk kepentingan yang tertentu, kepentingan kedudukan di dalam masyarakat ke, ataupun kepentingan dunia. Jadi ilmu tersebut Allah Azza wa Jalla telah kurniakan kepada dia petunjuk, kemudian dia enggan, dia tinggalkan, dia nafikannya, dan dia patah balik sebelum daripada dia diberi petunjuk. So ini kita sangat khawatiri, kerana kita lihat sebahagian sahabat kita di media sosial ke, Facebook contohnya kan. Dulu yang kita lihat, alhamdulillah, dia ni orang yang menuntut ilmu, orang yang saleh, orang yang beramal dengan ilmu dia, orang yang sibuk setiap hari Facebook dia sibuk dengan ilmu dan juga amal. Tapi lama kelamaan kadang-kala bila datang sebahagian ujian, manusia berubah. Jadi kita minta jauh yang asalnya Allah telah memberi petunjuk dan patah balik kepada kesesatan. Terutama dalam memahami agama. Memahami agama. Sebagian orang ini sangat sibuk. Setiap hari siang malam dia urusan dia apa? Urusan dia tentang teori konspirasi. Pagi teori konspirasi, tengah hari teori konspirasi, malam teori konspirasi. Sedangkan mungkin dulu siang malam dia, pagi, tengah hari, petang, malam sibuk dengan menuntut ilmu. Sedangkan kita ni jauh lagi nak tuntut ilmu bahasa Arab, tajwid ke, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, nak belajar fardu ain. Kadang-kadang fardu ain kita pun belum selesai. Banyak lagi sebenarnya ilmu yang kita nak kena tuntut dan amal daripada kita menghabiskan masa kita dengan pelbagai teori yang kita ketahui dari mana ia datang, apa petunjuk yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika seorang ulama yang sebesar Syekh Shinqiti hafizahullah melazimi doa ini di dalam kuliah dan kelasnya, kenapa tidak kita penuntut ilmu yang kecil ini juga melazimi doa ini supaya ilmu kita ini memberi petunjuk bermanfaat bagi kita semua insya-Allah. Hayakumullah Haji Rusdin Hisin, alhamdulillah hujan rahmat, line clear Taman Tun Perak. Alhamdulillah. Taman Tun Perak ada wakil kita malam ni ya, line clear walaupun hujan. Jadi mudah-mudahan hujan rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah Sungai Long pun, Kajang kita bersiaran daripada sini pun, kita punya tempat ni pun hujan jugalah. Hujan daripada petang tadi. Jadi alhamdulillah sejuk sikit malam ni. Jadi kita minta ya dijauhkanlah sebahagian jemaah kita semalam dulu rumah dah dinaiki air, dah mula banjir kan. Sungai pun dah mula naik. Kita minta Allah selamatkan mereka lah insya-Allah. Baik, hayakumullah wa salam. Siapa yang baru masuk, kita baru saja sedikit mukaddimah tentang doa yang Nabi SAW selalu baca. Yang tuan-tuan boleh pergi dekat wall Facebook page saya dan hafal doa tu insya-Allah. Doa Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Dan sebagai lafaz macam lafaz Muslim dalam sahih ya, ada sebut minal hauri ba'dal kauni dengan huruf nun, kauni. Itu dalam sahih Muslim. Tapi kenapa kita pilih ba'dal kaur dengan huruf ra? Supaya mudah dihafal. Bahasa Arab ni dia ada
keindahan. Keindahan dia apabila irama belakang dia tu sama. Dia panggil dalam balaghah saja'. Saja' ni dia punya belakang tu bunyi dekat nak sama, macam qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, bunyi nas. Dia kita nak hafal tu senang, irama dia tu mudah. Dia hafal. So kita pilihlah minal hauri ba'dal kauri, ra yang sama di belakang, mudah untuk menghafal. Walaupun lafaz dalam Sahih Muslim minal ba'dal kaun, minal hauri ba'dal kauni, tapi dua-dua lafaz sahih dan dua-dua ada wajah yang sahih, makna yang sama, makna yang betul, seperti mana kata Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaih. Jadi kita tak pilih salah satu lah, tarjih salah satu tak, kerana Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaih menyebut makna yang sahih kedua-dua. Dia tak ada keperluan lah untuk tarjih, untuk pilih yang mana satu yang lebih kuat. Baik, hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada siapa yang baru masuk, insya-Allah kita membahaskan kitab Rintihan Para Nabi. Rintihan Para Nabi ni. Ini kitab yang kita gunakan, terbitan Muhim dan juga karya PIS. Di siapa yang belum memiliki kitab ini boleh membelinya secara online. Mereka akan post terus ke rumah kita lah. Boleh PM kita punya admin ataupun PM juga Haji Sabri dan juga Haji Safwan untuk mendapatkan kitab ni. Jika tidak, maka siapa yang rajin berkelapangan malam ni, insya-Allah kita boleh buat nota sikit, 1-2 nota, boleh tulis dekat kita punya komen, supaya yang menjadi ilmu yang jariah, yang sentiasa mengalir. Setiap kali orang tonton video ni, dia baca kita punya sinopsis kita, ringkasan kita ke, nota kita, maka pahala itu akan sampai kat kita sampai hari kiamat, insya-Allah. Selagi mana video kita ni ada dalam server Facebook ni lah, ada dalam internet, orang search, orang boleh tonton, orang boleh baca, maka insya-Allah kita pun ada saham MLM sikit lah dalam ilmu yuntafa' bihi, ilmu yang dimanfaatkan, insya-Allah. Baik, nampaknya dah ada beberapa orang dah masuk dalam kita punya kelas, jemaah kita dan juga para pelajar kita. InsyaAllah kita boleh mula kot, kuai-kuai sikit-sikit. Lama-lama nanti adalah jemaah-jemaah lain pula masuk. Jadi tuan-tuan puan, jangan lupa untuk share, kongsi dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, keluarga kita semua. Ini salah satu medium dakwah kita. Kadang kita malu nak cakap, kita share. Dalam ramai-ramai dalam grup tu, taman ke, grup surau, masjid ke, insya-Allah adalah 2-3 orang yang akan tonton live kita malam ni. Ayakumullah, ahlan wa sahlan. Cikgu pun ada malam ni, Cikgu Nazri. Mudah-mudahan keadaan sihat walafiat. Begitu juga kita ada Haji Azli pun ada malam ni. Ayakumullah, ahlan wa sahlan. Bismillah. Baik, kita pada kuliah yang lalu kita berhenti pada surat 20, iaitu bab taubat Nabi Nuh alaihi salam. Taubat Nabi Nuh alaihi salam. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk taubat Nabi Ibrahim. Taubat Nabi Ibrahim alaihi salam selepas pada bab taubat Nabi Nuh. Baik, Allah Azza wa Jalla menyebut tentang istighfar, menyebut tentang taubat bagi Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang dikenali dengan Al-Khalil, dengan istilah ataupun gelaran Al-Khalil, iaitu yang Al-Khalil iaitu kekasih, seorang yang dikasihi, kekasih Allah Azza wa Jalla. Ini adalah satu kemuliaan, ketinggian darjat bagi Nabi Ibrahim AS. Namun dalam tingginya darjat Nabi Ibrahim, hebatnya Nabi Ibrahim sehingga ia dikasihi di sisi Allah, sehingga menjadi kekasih Allah, tidak menghalang dia untuk istighfar dan untuk taubat pada Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang cukup penting bagi kita semua, terutamanya para penuntut ilmu. Kadang-kadang ilmunya menjadikan dia seorang yang angkuh, seorang yang sombong. Sepatutnya ilmu itu menjadikan seorang penuntut ilmu itu tawadhu'.
merendahkan dirinya. Tapi jika sebaliknya, maka itu salah satu daripada punca sebab bagaimana seorang itu ia boleh disesatkan selepas daripada dia diberikan petunjuk. Tu wal-iyazubillah, kita minta jauh daripada kesesatan selepas dah mendapat petunjuk. Salah satu sebabnya itu. Maka ini faedah yang penting, sehingga kan seorang rasul yang digelar kekasih Allah bertaubat kepada Allah. Kalau kita ni dah jadi kekasih Allah, apa perlu untuk taubat lagi? Mangkali kita fikir macam tu. Tak ada keperluan dah. Dia ni dah pasti masuk syurga, dah pasti diampunkan. Tapi kenapa perlu bertaubat? Kerana itulah sifat para rasul, sehingga meletakkan kedudukan dia tu pada kedudukan kekasih Allah. Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat 41. Surah Ibrahim ayat 41. Jadi tuan-tuan boleh rujuk semula nanti terjemahan ataupun tafsir lah, ataupun tadabbur yang tuan-tuan dan puan ada di rumah ke, boleh catat sikit kisah Nabi Ibrahim AS ni di mana dalam surah Ibrahim ayat 41. Bi'audzu billahi minasyaitanir rajim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Maksudnya, wahai Tuhanku, Engkau berikanlah pengampunan bagiku dan bagi kedua ibu bapaku dan bagi orang-orang mukmin pada hari perhitungan akan berlaku. Baik. Hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Siapa yang baru masuk, dah ada ramai dah ni, pakai duk masuk. Hayakumullah. Kita baru saja membaca bab kita ni, ayat yang pertama dalam bab kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Ismi minum air apa hari ini? Malam ni alhamdulillah juadah kita air nenas. Nenas di berapa tau? Di hak paling tinggi lah tu. Kalau kata macam durian, dia lama sangking lah. Jadi berapa saya pun tak ingat. Kerana ada salah seorang daripada jemaah kita, pelajar kita, Allahualam ada ke tak malam ni, Pak Lang Saleh. Kalau ada, sila munculkan diri. Pelajar kita ni, jemaah kita, dia buka perniagaan dengan perniagaan nenas di berapa saya pun tak apa ingat. Tapi nenas ni kualiti yang antara yang terbaik lah. Jadi pagi tadi saya pergi beli sikit nenas, sebiji tu dalam RM10, insya-Allah. Dan juga air nenas tadi satu cawan tu dalam RM3 di Saujana Impian. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa yang ada kelapangan boleh pergi Saujana Impian. Dia depan saja daripada Dewan Cempaka, jalan utama Saujana Impian Kajang. Dia buka kedai dia di situlah. Jadi kita sokong jemaah-jemaah kita, pelajar kita terutamanya, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, seorang yang beriman itu tidak membiarkan jiran-jirannya lapar. Ini satu benda yang kita kena ingat, hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita menuntut ilmu, beramal dengan ilmu tersebut. Orang yang beriman tidak akan membiarkan jirannya dalam keadaan yang lapar. Dalam PKP ni kita kena perhatilah keliling kita ni, jiran-jiran kita mana yang lapar, kita bantulah, kita sokong. Jika tak dalam bentuk wang ringgit, sokong dalam bentuk marketing untuk dia. Kita boleh buh dalam Facebook, WhatsApp kita kan. Habis itu juga para jiran-jiran kita yang bukan saja lapar makanan tapi lapar ilmu, juga kita sebagai seorang beriman jangan biarkan mereka. Baik, kembali kepada ayat tadi, ayat yang kita baca, surah Ibrahim ayat 41. Maksudnya, wahai Tuhanku, Engkau berikanlah pengampunan bagiku dan bagi kedua ibu bapaku. Baik, dalam ayat ini Nabi Ibrahim AS minta ampun untuk diri dia, untuk kedua ibu bapa dia. Jadi minta ampun pada kedua ibu bapa adalah tuntutan di antara yang terbesar bagi seorang anak, adalah istighfar untuk kedua ibu bapa dia.
Ini tuntutan antara yang terbesar. Terutamanya ibu, kemudian diikuti dengan ayah lah. Seperti mana dalam kuliah-kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, kita menyebut tentang ayat Al-Quran, sekalipun ibu itu, dia memerintahkan kita untuk mensyirikkan Allah. Walaupun dia memerintahkan kita untuk mensyirikkan Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat kita dah baca pada kuliah-kuliah yang lepas. Iaitu, jika ibu itu memerintah kamu untuk ibu bapa tu memerintahkan kamu untuk mensyirikkan aku, mensyirikkan Allah, jangan kamu taat. Tetapi hendaklah kamu berlaku baik, berbuat ihsan, buat baik kepada mereka di dunia ni. So, bayangkan ibu yang mensyirikkan Allah diperintahkan untuk kita taat kepada dia dalam hal ehwal dunia. Taat agama tak boleh lah, syirik tak boleh lah, tapi hal ehwal dunia kena taat kepada dia walaupun dia syirik. Dan ayat ini kata Imam Ibn Kathir turun untuk kisah kisah ibu sahabah yang masyhur. Sebut 3 hari dia tak makan. 3 hari dia tak makan. Jadi kerana apa? Ibunya nak dia murtad, tapi dia tak murtad lah. Dan akhirnya dia tidak murtad. Dan ibu dia pun buka puasa dia tu. Jadi perintah, walaupun ibu seorang yang musyrik, dan walaupun dia perintah kita untuk musyrik, kita tetap kena buat baik. Jadi menjadi persoalan sikit lah pada ayat ini, kerana dalam tafsir Ibn Kathir, ini faedah tambahan. Faedah tambahan. Kerana Syekh Abdul Razak hanya bawa ayat Al-Quran ni dan tidak mensyarahkannya. Bawa saja, mungkin nak ringkaskan, sekadar nak beritahu dalam ayat ni adanya taubat Nabi Ibrahim AS. Cuma ada faedah yang penting yang kita keluarkan, faedah luaran dalam tafsir Ibn Kathir. Baik, ayakumullah wa bi sapuan. Waalaikumsalam Ustaz. Syukur, alhamdulillah Taman Seri Serdang clear. Alhamdulillah Serdang pun clear kita malam ni. Dr. Daud Johari, Assalamualaikum Ustaz, maaf lewat join. Waalaikumsalam. Tak apa, tak ada masalah, kita baru mula saja. Saya ingat baru suku saja. Banyak lagi kuliah kita. Ayakumullah. Jadi faedah daripada tafsir Ibn Kathir berkaitan dengan ayat ini, kenapa Nabi Ibrahim AS doa minta pada Allah supaya diampunkan kedua ibu bapa dia, sedangkan kita sedia maklum kisah Nabi Ibrahim AS. Ayah dia lah seorang yang tidak beriman. Bahkan ayah dia menentang dia. Kalau kata tak beriman tapi senyap saja, seperti mana Abu Talib, boleh tahan lagi lah. Tapi ini dah lah tak beriman, lepas tu menentang dia pula, bermusuh dengan dia, ayah Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim doa untuk Allah ampunkan ayah dia dan ibu dia. Bagaimana? Sedangkan kita dilarang untuk meminta ampun untuk kedua ibu bapa yang bukan Islam, dan juga orang yang bukan Islam yang lain. Baik, Imam Ibn Kathir menjawab, ini ayat ini sebelum daripada zahirnya kekufuran, zahirnya pemusuhan daripada ayah dia. Maksudnya sebelum tu lagi. Doa Nabi Ibrahim AS ni sebelum ayah dia telah menzahirkan diri dia seorang yang kufur dan seorang musuh pada Allah dan juga Rasul dia. Sebelum tu lagi. Lepas tu Nabi Ibrahim doa. Dia apapun untuk isu doa kepada orang bukan Islam ini kita telah sebut pada kuliah lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, boleh pergi dekat Facebook page Akademi Sunnah kita ni, ada video, bahagian kolom video kat atas tu, boleh tekan cari video yang minggu lepas. Kita dah sebut tentang masalah doa kepada orang bukan Islam, terutamanya ibu bapa lah. Ada orang yang terdekat dengan kita. Jadi kita dah buat kesimpulan ringkas, harus untuk doa pada orang bukan Islam pada hal ehwal dunia. Adapun hal ehwal akhirat, maka haram bagi kita untuk doa walaupun kedua ibu bapa kita. Doa untuk Allah ampun, selamatkan dia daripada api neraka, selamat daripada azab kubur, itu diharamkan bagi kita. Tapi kalau sekadar salam dan juga doa selamat pagi, doa dia murah rezeki, sihat walafiat,
Yang tu walaupun ibu bapa dia tu bukan Islam, dia wajib. Seperti mana ayat kita sebut tadi. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Al-ihwal dunia, maka dengan ma'ruf dia kena buat baik kepada kedua ibu bapa dia, walaupun dia memusuhi Islam. So ayat ni sebelum daripada zahirnya pemusuhan dan juga kekufuran daripada ayah Nabi Ibrahim AS. Ayakumullah, Puan Syarimah Zabiri, Assalamualaikum Ustaz. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Ipoh jelas. Alhamdulillah sampai ke Ipoh juga. Kita malam ni ada wakil Ipoh, Haji Saiful Anwar. Alhamdulillah Ustaz, dari Meru Kelang. Clear terbaik. Alhamdulillah, daripada Meru pun ada malam ni. Baik. Ayakumullah, alaihi wasallam, siapa yang baru masuk. Jadi itulah yang zahir. Seperti mana kata Imam Ibn Kathir. Dan bagi orang-orang mukmin, jadi dalam kita berdoa, doa untuk diri, doa untuk ibu bapa, doa juga untuk orang yang beriman. Jadi doa ni untuk orang yang beriman. Ini tuntutan. Memang sunnah para rasul, termasuk rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Doa ini untuk semua orang yang beriman. Untuk semua. Jangan kita ni kedekut, bakhil. Doa untuk kita je, untuk kita seorang. Untuk dia tak payah dia doa sendirilah. Siapa suruh dia malas doa? Untuk ibu bapa, untuk anak kita kan, untuk jiran-jiran kita, untuk jemaah kita, untuk musuh kita pun, untuk orang bukan Islam pun, kita doakan untuk mereka, terutamanya doa kepada mereka untuk menerima petunjuk. Terutama yang ni, hidayah petunjuk. Walaupun dia musuh, walaupun dia bukan Islam. Doa ni untuk semua, terutamanya untuk orang yang beriman. Itulah doa Nabi Ibrahim AS, dia doa untuk orang yang beriman. Dia memperbanyakkan doa untuk orang yang beriman. Ini memang sunnah para anbiya dan rasul. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Maaf terlewat join malam ni. Baru habis live dengan lecture. Ustazah Nur kasih ya. Tak apa. Kita tak sampai separuh lagi ni. Puan Nazira, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Haji Bakri, apa ucapan takziah yang baik untuk sahabat yang belum Islam? Apa ucapan takziah bagi dia? Baik, wallahu a'lam. Dalam ucapan takziah ni, kita dilarang, diharamkan bagi kita jika ia melibatkan hal ehwal dunia, hal ehwal akhirat. Seperti kita kata rest in peace, rehatlah dalam kedamaian. Sedangkan dia bukan Islam, macam mana nak damai? Dia akan kena azab kubur. Soalan-soalan yang dia sukar, sangat sukar. Bahkan mungkin dia tak boleh jawab pun, kerana dia seorang yang bukan Islam. So ucapan-ucapan takziah macam ni kita diharamkan bagi kita. Ada pun ucapan melibatkan hal ehwal dunia, yang ni harus bagi kita untuk ucapkan dia. Jadi kini kembali pada kreativiti kita. Untuk kita pergi ziarah, kita pergi nak ziarah orang mati. Takziah ni apa? Contoh orang matilah. Kita pergi ziarah orang mati. Orang bukan Islam mati, harus bagi kita untuk ziarah, tak ada masalah. Ini ada hadis-hadis, contoh macam hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis yang sahih. Nabi SAW perintah kepada Ali radhiyallahu an untuk menguruskan ayah dia, iaitu Abu Talib. Tapi Ali sebut ayah dia bukan Islam. Tapi Nabi perintahkan dia untuk uruskan juga. Jadi berdasarkan hadis-hadis seperti ini, Imam Nawawi rahmatullah alaih buat kesimpulan boleh sekadar pergi ziarah. Ziarah dia kat rumah ataupun ziarah kat kubur dia ke, uruskan kubur dia ke, tanamkan dia ke, mengiringi dia dalam kuburan tadi ke, memandikan dia ke, mengkafankan dia ke, tak ada masalah. Kecuali apa? Melibatkan hal ehwal agama, itu tak boleh. Kita duk tolong pasang lilin, bakar colok dia ke, kita pun sama-sama angkat tangan, kita bertafakur ke, kita membuat isyarat tunduk sebagainya, yang ni semua ia haram. Ya diharamkan bagi kita semua. Terus kalau sekadar ucapan, kita boleh ucap banyakkanlah bersabar, jangan bersedih. Kita mudah-mudahan kesedihan dia tu diangkat. Mana kesedihan hal ehwal dunia dia tu diangkat. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki dia walaupun ayah dia dah meninggal. Dan pelbagai ucapan-ucapan lain melibatkan hal ehwal dunia, yang ni harus, tak ada masalah.
Baik, waalaikumsalam Kak Nas. Iyakumullah, ajak kawan-kawan semua masuk noh. Bismillah. Baik. Istighfar untuk kaum muslimin, ada satu hadis yang sangat masyhur. Hadis ni dalam riwayat Tabrani. Masyhur di media sosial Facebook, WhatsApp. Banyak saya jumpa hadis ni. Iaitu hadis tentang fadilat istighfar untuk kaum muslimin. Dia sebut, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Maksudnya siapa yang istighfar untuk kaum muslimin dan muslimat, maka Allah akan menulis bagi setiap istighfar untuk kaum muslimin muslimat itu, setiap orang muslimin muslimat, satu kebaikan. Jadi setiap orang yang kita istighfar, contoh kita, ya Allah ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat 1 bilion orang, contohnya orang Islam ada 1 bilion contoh, adakah dia akan dapat hasanatan, kebaikan bagi setiap orang tu? Sebablah hadis sebut setiap orang yang dia istighfar tadi akan ditulis kebaikan bagi dia. Mana 1 juta, 1 bilion, 1 bilion kebaikan dapat kat dia. Hadis ni sangat masyhur, sebar luas. Namun malangnya ia hadis yang dhaif asalnya, hadis yang lemah. Walaupun tuntutan bagi kita memang kena istighfar untuk kaum muslimin, jangan seorang-seorang, tapi taklah sampai ke tahap ganjaran dia sampai semua kaum muslimin, 1 bilion orang semua. Tak ada lah sampai macam tu. Ini dipanggil apa? Mubalaghah, berlebihan. Berlebihan dalam kita memberikan fadilat, ganjaran. Ganjaran fadilat itu dipertikaikan. Sebahagian ahli hadis menyebut ia mungkar. Ia adalah fadilat yang mungkar, yang melampau, berlebihan, ganjil, pelik sangat. Dari sudut tu ada kritikan para ahli hadis. Juga dari sudut sanad ada perawi-perawi hadis yang dhaif, yang lemah. Maka hadis tu asalnya dhaif, lemah. Tapi setengah daripada ulama macam Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, Al-Imam Al-Haythami, antara yang menghasankan hadis ni, berpandangan hadis ni baiklah hasan. Mungkin mereka melihat pada kerangka yang luas. Dari sudut kerangka yang luas, kita ni kena istighfar untuk kaum muslimin, untuk semua kaum muslimin, muslimat. Dari sudut itu, ya, hadis ni memang tuntutanlah fadail amal. Tapi dari sudut fadilat itu, dengan clear cut kita menetapkan fadilat tersebut, yang tu dilaranglah bagi kita. Dilarang bagi kita. Jadi ia sekadar memberi motivasi, galakan bagi kita untuk beristighfar bagi kaum muslimin dan muslimat juga, seperti mana dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari perhitungan akan berlaku, mana pada hari kiamat, semua orang sangat memerlukan daripada istighfar, taubat anak dan juga kaum muslimin yang lain untuk diri dia. Baik. Ustazah Nur kasih kita rajin tag habis semua orang, kawan-kawan. Mudah-mudahan mendapat saham lah dengan ilmu yang jariah, yang sentiasa mengalir, insya-Allah. Baik, seterusnya kita lihat ayat Al-Quran. Yang seterusnya berkaitan dengan taubat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga berkata dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Maksudnya, dan yang aku berharap dengan pemberian pengampunannya bagiku akan dosa-dosaku pada hari kiamat. Surah Asy-Syu'ara ayat 82. Dalam surah ini, dalam ayat ini, surah Asy-Syu'ara ini banyak menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun nama dia Asy-Syu'ara, tapi ia adalah kesinambungan daripada kisah-kisah yang telah ada dalam surah Ibrahim. Macam ayat tadi, surah Ibrahim. Dan begitu manhaj Al-Quran. Seperti mana Ustazah Nur kasih kita ni, dia ambil kuliah Quran dekat Universiti Malaya kita. So itu antara manhaj, metodologi dalam Quran, bahawa kisah-kisah para anbiya ni dia melompat-lompat di antara surah. Sekejap surah Ibrahim tadi, sekejap surah Syu'ara. Dan Syu'ara juga
walaupun bukan nama Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim banyak dalam surah Asy-Syu'ara. Ia kesinambungan, sambungan sana dan sini. Kerana Quran bukan buku cerita. Dia nak cerita A sampai Z. Daripada lahir sampai meninggal. Dia bukan buku cerita. Tapi Al-Quran memberikan kepada kita poin-poin pengajaran. Apa tadabbur yang boleh kita keluarkan daripada kisah yang penting saja. Part-part bahagian yang penting. Saya penting berada di surah ini, yang penting tu berada di surah yang seterusnya. So begitulah surah Asy-Syu'ara ini, yang mana Nabi Ibrahim AS berkata, dirakamkan kata-kata Nabi Ibrahim dalam ayat ini, dan yang aku berharap dengan pemberian pengampunannya bagiku. Jadi aqma'u, kita pun pinjam, tamak kita panggil, tamak, atma'u. Bahasa Arab maksudnya, kita Melayu kita pinjam tamak. Apa makna tamak? Tamak lah yang kita faham hari ni. Tamak makna kalau dia seorang je nak. Tu makna penggunaan pada hari ni. Tamak. Dalam kes ni tamak taubat, tamak istighfar, tamak pengampunan, tamak rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. So ni tamak yang terpuji, tamak yang sangat dituntut bagi kita semua. Itu tamak. So Nabi Ibrahim AS, dia sangat mengharapkan taubat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Bagiku akan dosa-dosaku pada hari kiamat. Hari kiamat ni siapa pun tak boleh tolong kita, melainkan apa? Amal salih kita, melainkan tauhid kita, melainkan syafaat. Ini semua yang boleh tolong kita. So hari inilah yang kita kejar pada malam ni. Hari kiamat nanti, apa yang nak boleh bantu kita? Ilmu yang bermanfaat, doa-doa anak yang salih, amal-amal salih kita. Yang ni semua yang akan tolong kita. Lepas tu kata Nabi Ibrahim AS, pada hari kiamat dosa-dosa dia ni yang boleh untuk diampunkan adalah pengharapan ketamakan dia ni untuk mengharap keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. So taubatlah sebelum daripada kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak, sebelum pada kita disoal di dalam kubur. Kita sangat memerlukan. Baik, dan yang seterusnya dalam surah Al-Baqarah, ayat yang seterusnya surah Al-Baqarah pula juga kisah Nabi Ibrahim AS. Kita lihat trend tadi macam mana? Surah Ibrahim, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Baqarah. Tiga surah yang berlainan tapi adanya kisah Nabi yang sama, Rasul yang sama, Ibrahim AS. Hayakumullah ala wa salam. Siapa yang baru masuk, kita baru separuh saja kuliah kita, ada berbaki separuh lagi insya-Allah. Amin, terima kasih Ustaz. Ustazah Nur kasih kita punya banyak. Tag kawan-kawan yang masuk. Hayakumullah. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu boleh tuan-tuan puan bolehlah minum-minum. Kita ada juadah sikit sambil-sambil tu, tak ada masalah, supaya kita lebih segar, lebih menumpu perhatian. Manusia ni bila perutnya kenyang, maka dia pun hatinya senang. Hatinya senang, jadi dapat menuntut ilmu dengan baik. Baik, dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman berkaitan dengan taubat Nabi Ibrahim AS. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maksudnya, dan engkau tunjukkanlah kepada kami peribadatan kami, dan engkau terimalah taubat dari kami, kerana sesungguhnya engkau benar-benar engkaulah yang maha penerima taubat, yang maha pengasih. Surah Al-Baqarah ayat 128. Dalam surah ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim AS. Iaitu Nabi Ibrahim doa, dan engkau tunjukkanlah kepada kami peribadatan kami. Manasik ini secara umumnya ialah ibadah, manasik. Tetapi secara khusus penggunaan manasik dalam Quran, dalam hadis, kebiasaannya merujuk kepada manasik haji umrah lah. Itu kita panggil manasik.
Dan inilah yang disebut oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Dimaksudkan manasik itu adalah manasik haji dan juga umrah. Puan Rozia Hussein, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Siapa yang baru masuk? Bagaimana yang baru masuk ni? Video dan juga audio kita, adakah clear di tempat masing-masing? Mudah-mudahan hujan lebat ni ya tidak mengganggulah line internet kita. Baik. Jadi manasik yang apa maksud? Manasik haji dan juga umrah. Dan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS, mereka ini apabila disyariatkan bagi mereka haji dan umrah, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah tunjukkan, perlihatkan apa manasik tersebut. Betul yang kita tafsir seperti Imam Ibn Kathir menyebut selepas daripada doa ini Allah Azza wa Jalla turunkan Jibril alaihissalam untuk menunjukkan bagi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail bagaimana cara manasik. Jadi ditunjukkan tempat-tempat masyair seperti mana Mina, seperti mana juga Arafah, betul juga Muzdalifah, dan juga ditunjukkan tempat-tempat untuk manasik seperti Safa dan Marwah untuk sa'i. So ini makna daripada manasik tadi. Lepas dia minta pada Allah Azza wa Jalla manasik, maka Jibril AS menunjukkan, Allah perkenalkan, tunjuk bagaimana manasik tersebut. Tapi kata Imam Ibn Kathir juga boleh membawa makna manasik ni ibadat lain pun secara umum. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS meminta supaya diberikan petunjuk bagaimana nak beribadah pada Allah. Tapi kebiasaan manasik kita faham haji dan juga umrah. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang zahir makna manasik. Waalaikumsalam Kak. Mohon share kat sahabat kita yang lain ya. Sahabat Nur Kasih. Baik. Hayakumullah. Baik, wa tub alaina, dan engkau terimalah taubat dari kami. Terimalah taubat daripada kami. Baik, apa makna terimalah taubat daripada kami? Kerana sesungguhnya engkau benar-benar engkaulah yang maha penerima taubat, yang maha pengasih. Allah Azza wa Jalla dengan maha penerima taubat. Dengan rahmat kasih sayang Allah, dia menerima taubat hamba. Jadi apa yang dimaksudkan taubat Nabi Ibrahim alaihissalam ni? Ini yang menjadi kemusykilan kita pada malam ini. Kerana Syekh Abdul Razak memasukkan ayat Al-Quran, 3 ayat Al-Quran dalam bab ini, dan tidak mensyarahkan ayat ini. Apa yang dimaksudkan taubat Nabi Ibrahim tersebut? Kerana kebiasaan kita faham, taubat ni bila dah ada buat dosa, baru taubat. Buat dosa, barulah taubat. Itu biasa kita faham. Kebiasaan kita hari ini. Jadi kenapa Syekh Abdul Razak tidak memberi hint apa yang dimaksudkan kesalahan dosa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS? Tak disebut. Wallahu a'lam, sama ada maksudnya yang pertama sekali, dan inilah yang zahir, bahawa taubat tak memerlukan dosa. Taubat tak semestinya buat dosa baru nak taubat. Dan ini kita nak betulkan kefahaman masyarakat kita pada hari ini. Kadang orang faham buat dosa baru taubat. Tak, dia kata taubat dulu, lepas tu barulah mungkin dia buat dosa. Jadi taubat tak perlukan dosa. Taubat tak memerlukan bagi kita untuk berdosa. Jadi taubat tak perlu pada dosa, ni yang zahir. Sehingga kita perlu untuk mencari Nabi Ibrahim AS ni dia buat dosa apa baru dia taubat? Tak, dia taubat saja. So kita pada hari ni setiap hari taubat, pagi taubat, tengah hari, malam taubat, setiap hari taubat istighfar. Dosa ada ke tak ada ke? Kita ni manusia biasa mesti buat dosa ya. Kadang kita tak sedar ataupun kita tak mengaku buat dosa, tapi tak mengaku, tak sedar hakikat yang kita melakukan dosa. Jadi kena taubat sepanjang masa, tak kira bila pun taubat tanpa henti. Itu yang zahir. Jadi tak perlu untuk diberikan poin apakah dosa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS.
Ataupun yang kedua ni seperti mana dalam tafsir Ibn Kathir ada menyebut tentang doa ini. Doa ini untuk juga zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas tu sebelum daripada kita baca wa arina manasikana ni, ada ayat yang menyebut temin berkaitan dengan zuriat. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi dalam ayat itu awal tu Nabi Ibrahim alaihissalam doa ini untuk zuriat-zuriat dia. Jadi kita taubat, istighfar untuk zuriat-zuriat kita. Kita minta, ya Allah, ampunkanlah anak kita, cucu kita, walaupun tak ada lagi cucu. Contoh macam saya, cucu tak ada lagi. Tapi kita dah boleh doa dah daripada sekarang. Ya Allah, ampunkanlah cucu-cucu, cicit kami. Walaupun kita pun tak tahu ada ke tak dia ni, berapa orang, 10 orang, 100 orang. Atau mungkin kita tak ada zuriat pun. Tapi doa Nabi Ibrahim AS ni seolah memberi kepada kita petunjuk bahawa kita kena taubat, istighfar untuk cucu cicit kita pun. Dan secara umum macam yang tadi kita sebut, istighfar untuk keseluruhan kaum muslimin. Minta Allah ampunkan. Lepas tu Nabi kita SAW pun antara sunnahnya dia minta supaya Allah ampunkan umat dia. Allah ampunkan kaum dia. Walaupun benda tu mungkinlah belumlah nyata. Belum ada yang dengan jelas apa yang kita nak minta ampun. Tapi telah pun diminta dengan lebih awal. So advance, kita boleh istighfar, boleh taubat dengan advance. Bukan saja gaji boleh minta advance. Bulan ni nak advance sikit lah, tak lebih sikit. Istighfar, taubat juga kita boleh advance daripada ia berlaku, sebelum ia berlaku lagi. Sesama ada itu yang kedua. Ataupun yang ketiga ni wallahu taala alam, sebagai ahli tafsir telah menyenaraikan apakah kesalahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kita sebenarnya tak ada keperluan pun untuk senaraikan, bukan kesalahan kita, tapi sekadar ni untuk mendapatkan faedah tadabbur. Bismillah. Baik, Puan Syarimah Zabiri, taubat tak perlu pada dosa. Sahih. Ustazah Nur solat taubat hari-hari. Sahih. Setiap hari solat taubat. Tak perlu ada dosa baru nak solat taubat. Bahkan solat taubat adalah solat yang sahih. Daripada hadis-hadis yang sahih secara umum lah. Nabi SAW perintah kepada kita untuk solat 2 rakaat tanpa kaifiat. Mana tanpa rakaat pertama surah apa, rukuk nak baca apa, minta ampun pada Allah secara umumnya. Nak baca surah apa, baca panjang sikit pun boleh, nak baca pendek pun boleh, asalkan dia solat taubat tanpa ada kaifiat. Ni kadang kita duk kalut sangat nak baca apa solat taubat ni, rakaat pertama surah apa. Jadi bila dia doa apa nak baca, tak buat. Tak apalah, kita tak siap sedia lagi, belum sampai lagi seru dia untuk solat taubat. Solat je 2 rakaat, minta istighfar, minta taubat daripada Allah Azza wa Jalla. Bacalah surah apa pun yang kita ingat yang mudah. Jangan kita untuk beratkan diri kita, akhirnya tak bersedia. Nantilah lain kali bila kita dah sedia baru kita taubat. Salat taubat ni tak. Jadi ni cadangan cukup baik daripada Ustazah Nur Kasih kita untuk solat sunat taubat setiap hari. Baik. Jadi ini tiga yang disenaraikan oleh sebahagian ahli tafsir lah. Antaranya Syekh Abi Bakar Al-Jazairi. Syekh Abi Bakar Al-Jazairi, salah seorang ulama lah, ahli tafsir. Dia ada kitab ada Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir. Ini antara kitab tafsir yang sangat bermanfaat lah, tafsir yang lebih moden, yang agak terkini, yang mudah untuk kita faham lah, kerana ia ringkas, padat, tapi tidak meninggalkan beberapa poin-poin penting. So ini antara poin yang agak penting sebagai untuk kita tadabbur. Syekh Abi Bakar Al-Jazairi rahmatullah alaih, dia menyebut beberapa kesalahan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi bila kita sebut kesalahan, kita sebut dosa, kadang-kadang kataan itu kurang adab sikit lah. Dosa Nabi Ibrahim,
Adakah kita ni kurang dosa? Nak banding Nabi Ibrahim, kita boleh pula buh istilah dosa Nabi Ibrahim, cop Nabi Ibrahim ada dosa. Kadang benda ni susah kita nak ucap dosa Nabi Ibrahim. Bagaimana kita nak berhadapan perkataan-perkataan macam ni? Apakah dosa Nabi Ibrahim, kesalahan Nabi Ibrahim? Baik, akidah ahli sunnah, akidah kita ahli sunnah, di kalangan para ulama dalam masalah ni mereka ada sedikit khilaf, dan mereka sepakat pada poin yang pertama, iaitu para anbiya, para rasul ini, mereka ini maksum, mereka tak melakukan dosa dalam menyampaikan risalah. Mana dia nak sampaikan agama kat kita tu tak mungkin silap. Nabi silap ajar kita untuk solat, itu mustahil. Itu kita maksum. Nabi tak mungkin dia silap ajar cara solat, cara zakat. Risalah tak mungkin ada kesilapan, tak mungkin. Itu sepakat para ulama ahli sunnah. Yang kedua, mereka ada khilaf sikit. Adakah para anbiya rasul ini melakukan dosa selain daripada penyampaian risalah? Mana peribadi. Ada tak dosa peribadi, kesilapan peribadi yang dia buat? Bukan kesilapan dalam syariat, agama kan? Sifat peribadi. Ada ataupun tidak? Baik, yang sahihnya, yang sahih dan jumhur, majoriti para ulama berpegang dengannya adalah para anbiya rasul ini, mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Kabair tak. Kabair, para anbiya rasul mereka tak buat dosa besar, dan mereka tidak berterusan melakukan satu dosa. Yang ni tak. Yang ni tak. Dan jumhur, majoriti para ulama berpandangan para anbiya dan rasul ada melakukan kesalahan kecil tetapi tidak berterusan. Kesalahan tu kecil, bila dia buat saja terus Allah akan tegurnya, turunkan wahyu dan diperbaiki kesalahan tersebut. Dia takkan berhenti kat situ sehingga orang sangka benda tu betul. Dia mesti akan dibaiki, diperbetulkan. Jadi benda tu kecil dan diperbetulkan dengan serta-merta. Yang tu ya ada. Dan inilah yang kita kata kesalahan. So kita taklah kata dengan istilah dosa, ditakuti kita kurangnya adab terhadap para rasul dan anbiya. Jadi kita tak kata istilah ni, kita kata kesalahan kecil. Yang semua ini sebenarnya rahmat Allah, untuk Allah mengampunkan hamba-hamba dia. Allah memberi petunjuk pada kita. Bagaimana nak taubat, dia kena ada real case. Kadang kita belajar teori kan, teori macam mana nak buat teori, praktikal yang real case, baru kita boleh faham. So praktikal secara real case, para anbiya rasul ada praktikal dalam taubat. Dan benda tu bukan lakonan, bukan buat-buat, dia memang benar-benar terjadi. Itu hikmah itu wallahu taala alam, Allah lebih mengetahui lah. Tapi itulah jumhur, majoriti para ulama berpegang dengannya. Maka mereka menyenaraikan 3 kesalahan kecil yang telah pun diperbaiki. 3 kesalahan ini apabila Nabi Ibrahim AS bertaubat. Dia bertaubat apa? Daripada 3 peristiwa ni. Itu peristiwa yang pertama, apabila Nabi Ibrahim AS dia diajak oleh kaumnya untuk menghadiri satu perayaan. Di hari itu mereka nak pergi beraya. Mereka ajak Nabi Ibrahim, jom pergi beraya sekali. Nabi Ibrahim jawab apa? Dia sakit. Dia jawab dia sakit, sedangkan dia tak sakit pun. Dia jawab dia sakit. So itu kesalahan lah. Kita tak sakit tapi mengaku sakit. Kesalahan tu kecil je lah. Kecil, bukannya tipu orang, betul-betul tipu, bukan scam orang, tipu jenayah tak. Tapi ni kadang orang ajak jom keluar pergi makan, tak mau sakit. Jadi ya bukanlah tipu sangat, tapi ya satu kesalahan kecil lah. Syekh Abi Bakar Al-Jazairi rahmatullah alaih menyebut itulah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apabila Nabi Ibrahim AS dia menghancurkan, memecahkan segala berhala ni, maka dia ditanya oleh kaumnya, siapa yang hancurkan berhala-berhala kecil ni? Dia jawab apa? Tu berhala hak besar tu. Dia tinggal satu berhala besar, hak kecil semuanya dihancurkan. Jadi dia kata hak besar tu yang
hancurkan hak kecil ni. Sedangkan yang hancur tu dia sendiri. Itu yang kedua lah. Dia tuduh berhala tu buat, tapi sebenarnya dia sendiri yang buat. Dan benda tu bukan besar. Ialah satu yang kecil lah kan. Kecil. Seolah menipu lah, tapi menipu yang bukanlah satu yang besar. Dan yang ketiganya, apabila pemerintah zalim ini cari isteri dia, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Cari isteri Nabi Ibrahim, dia tanya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim suruh jawab, ini saudara dia, ini bukan suami dia. Suruh jawab macam tu. Sedangkan dia adalah suami kepada isteri dia. Tapi bila mimpi yang zalim, dia nak cari, dia kata ini adalah saudara dia. Dia buat helah lah, bukanlah suami dia. So sebenarnya tiga benda tu helah lah. Kita tak kata penipuan, pendustaan, pembohongan. Kita kata ia helah. Dan helah itu kerana adanya maslahat yang lebih besar. Tapi sebagai seorang Rasul, walaupun dia buat helah, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sifat Rasul. Dia rasa dia bersalah walaupun taklah bersalah sangat. Kita ni walaupun dah buat dosa besar, rasa tak bersalah. Kita terbalik dengan Rasul. Rasul dia buat kesalahan kecil, tapi dia rasa macam besar. Kita kesalahan besar, rasa macam kecil. Jadi kita kena contohi sifat Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu. Pukul 10 dah kuliah kita pada malam ni. Jika ada sebarang soalan, 1-2 soalan yang terakhir sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Nazri. Terima kasih Ustaz. Moga kita terpilih sebagai hamba Allah yang sentiasa bertaubat. InsyaAllah, amin. Dan kita semua ni di kalangan orang yang bertaubat. Dan mudah-mudahan dipermudahkan urusan cikgu dan juga anak cikgu insyaAllah akan kembali ke Mesir untuk meneruskan pengajian dia, menuntut ilmu. Ini adalah juhud yang kabir. Kita semua mudah-mudahan tolong doakanlah supaya dipermudahkan urusan anak cikgu kita ni menuntut ilmu dalam keadaan yang sangat sukar macam ni lah, keadaan COVID. Jadi menuntut ilmu tu sukar dah, tapi keadaan ni lebih menyukarkan. Jadi alhamdulillah kita bersenang, lenang, relax, belajar secara online. Sebahagian pelajar kita ada kena belajar secara offline, bahkan merentas negara pula, menentah benua yang jauh untuk menuntut ilmu. So kita kena syukurilah nikmat ni, manfaatkan sekadar apa yang kita mampu ni. Kerana orang lain kadang korban lebih lagi daripada kita. Ustazah Nur kasih, amin. Baik, nampaknya tidak ada sebarang lagi persoalan tambahan pada malam ni. Semua clear jelas tentang taubat Nabi Ibrahim dan beberapa isu berkaitan dengannya. Para ahli tafsir telah merungkai isu-isu ini. InsyaAllah jawapan-jawapan para ulama itulah yang zahir lah. Dan Allah ampunkan kita jika ada sebarang kesilapan, salah faham bagi kita. Kita semua adalah seorang penuntut ilmu. Kita bukanlah seorang mufti ataupun mujtahid. Dan Allah ampunkan kita semua. Amin. Terima kasih Ustaz dan sahabat semua. Baik, cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Kita tangguh dahulu dengan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada bersurai. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz perkongsian ilmu malam ni. Semoga manfaat untuk semua. Sama-sama. Terima kasih Puan Nazirah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. Sama-sama insya-Allah.